Boleh. Okey. Okey, suara cikgu lag tak? Ataupun okey sahaja? Okey je. Okey je Kalau cikgu tersekat-sekat bagi tahu sebab kalau cikgu tersekat-sekat cikgu kena pindah tempat duduk. Okey. Jadi sebelum kita nak teruskan kepada pengisian kelas kita pada malam ni, kita buka dulu untuk orang yang beragama Islam. Kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi saja kita setiap kali kita berdoa, ada orang cakap, tak apalah aku dah belajar banyak tapi kenapa tak pandai-pandai? Sebab apa? Sebab yang bagi pandai tu Tuhan, bukan kita. Tu kita kena pegang. Kalau orang Islam dia kena pegang tu. Jadi orang yang nak pandai, sebelum dia nak belajar dia kena minta dekat Allah dulu. Dia kena minta dekat Tuhan dulu. Sebab yang bagi faham tu Allah. Okey, itulah orang cakap quality over quantity. Ada orang belajar 5 minit boleh faham banyak benda. Ada orang belajar 5 jam tapi tak faham-faham. Jadi sebabkan semua orang Islam dekat sini, kita setiap kali kita nak buat sesuatu, kita mulakan dengan bismillah, Al-Fatihah, apa-apalah, berdoa. Okey, jadi hari ni kita akan teruskan kepada kelas kita. Okey, jadi dah nampak ke skrin cikgu? Nampak dah skrin cikgu? Nampak. Okey, jadi hari ini kita akan habiskan tajuk set. Kita nak habiskan dah tajuk set. Sebab apa? Sebab bila kita dah nak final, cikgu target semua dah habis dah. Nanti bulan ni, ingat minggu yang terakhir tu cikgu nak buat periksa sikit ujian sikit. Nanti kamu boleh uji kefahaman kamu dengan kamu buat soalan-soalan tu Okey, jadi kita pergi kepada homework. Ingat, hari ni sikit je cikgu nak ajar kamu. Jadi kamu boleh relax-relax sikit. Okey, yang pertama cikgu akan pergi kepada homework. Kita akan selesaikan soalan homework sama-sama. Siapa yang tak faham, tanya dekat cikgu. Nanti cikgu jawab. Cikgu malu. Malu boleh WhatsApp cikgu kamu punya soalan. Cikgu janji cikgu tak sebut nama yang bertanya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, 2 je benda cikgu nak ajar kamu yang cikgu tak sentuh lagi pada minggu lepas. Yang pertama, pelengkap. Dan yang terakhir adalah subset. Ini sahaja, lepas tu habis dah kita punya bab set. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan pergi kepada set. Okey, jadi bahagian yang penting dalam set, bahagian yang paling penting dalam set adalah kita nak mengklasifikasikan ahli kumpulan kepada kumpulan. Sebab apa? Sebab kumpulan ni set. Ahli kumpulan ni kita panggil dia sebagai unsur. Ingat, kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjuk. Okey, jadi dekat sini kita yang pertama sekali bila dalam periksa, kita dapat soalan-soalan macam ni, paling penting adalah kita kena determine, kita kena tentukan apa kumpulan dia. Jadi ini kumpulan dia. Kumpulan bunga yang pertama, kumpulan sayur-sayuran yang kedua, kumpulan buah-buahan yang ketiga. Kita dah kenal kumpulan dia. Lepas kita dah kenal kumpulan dia, kita kenal pula dengan ahli kumpulan. Ini semua yang atas ni adalah ahli kumpulan dia. Jadi sekarang kita nak mengklasifikasikan, maksudnya meletakkan ahli kumpulan di dalam kumpulan yang betul. Jadi kita pergi kepada kubis. Jadi dekat sini kubis ni cikgu terus sebut kubis ni adalah sayur-sayuran. Betik.
Betik adalah buah-buahan. Orkid. Orkid adalah bunga. Lavender. Agak-agak lavender kat mana? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Lavender sayur ke? Ha. Lavender apa? Lavender. Bunga. Ya, lavender adalah bunga. Okey. Timun. Timun adalah sayur-sayuran. Nanas. Nanas adalah buah-buahan. Tembikai. Tembikai adalah buah-buahan. Ros. Ros adalah bunga. Akhir sekali, bayam. Okey. Apa yang paling penting sebenarnya adalah dalam set kita kena kenal dulu dia punya kumpulan. Lepas kita dah kenal dia punya kumpulan, kita kena kenal ahli kumpulan dia. Sebagai contoh, cikgu bagi nanti dalam periksa satu situasi. Okey, kita tahu ini adalah kumpulan bunga. Tadi cikgu tanya kamu tentang lavender. Kamu tak kenal lavender. Jadi, bila kamu tak kenal, dekat situ kamu akan hentam. Jadi, dekat situlah boleh salah. Jadi set ni adalah mengenal ahli kumpulan dan kumpulan supaya kamu boleh letakkan ahli kumpulan dalam kumpulan yang betul. Contoh, tembikai. Ada orang tak kenal apa tu tembikai. Kita assume lah ada orang kawan kita tak kenal kan. Tembikai tu apa? Okey, tapi dia tahu bunga sayur-sayuran dengan buah-buahan. Jadi bila dia tak kenal, dia tak tahu nak letak tembikai ni dekat mana. Jadi ingat, apa yang cikgu cuba highlight dalam soalan pertama adalah kamu kena kenal. Baru kamu boleh jawab. Ada orang cakap, saya dah study dah. Kenapa saya tak boleh jawab? Sebab dia tak kenal. Okey, habis soalan nombor 1. Jelas ke semua soalan nombor 1 cikgu terang dekat depan? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Okey, kita pergi kepada muka surat nombor 2. Kita pergi kepada muka surat nombor 2. Okey, dalam muka surat nombor 2 kita ingat balik. Kita ingat balik ini. Apa maksud ni? Apa nama dia? Nama dia dekat sini adalah epsilon. Apa maksud epsilon? Epsilon ni maksudnya ahli kumpulan termasuk dalam kumpulan. Termasuk dalam kumpulan. Apa maksud cikgu? Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan pergi kepada soalan nombor 1. Okey. Jadi dekat soalan nombor 1 ni, ada orang tak kenal lagi simbol ni. Simbol epsilon. Kalau kamu pening, ini cikgu bagi definisi dia dekat bawah. Cikgu bagi maksud dia dekat belah bawah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. P sama dengan, okey, huruf dalam perkataan hormat. Ini adalah maklumat kumpulan. Jadi huruf dalam perkataan hormat. Cikgu keluarkan perkataan hormat. Hormat. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan A. Ini adalah ahli kumpulan. Inilah ahli kumpulan. Inilah ahli kumpulan. Ahli kumpulan. Yang biru cikgu bulatkan ahli kumpulan. Jadi kita nak tengok adakah R termasuk dalam kumpulan tu? Boleh ke bagi tahu cikgu? R termasuk tak dalam kumpulan tu? Masuk. Ya, bagus. Bila termasuk, kita buat simbol macam ni. Okey, B. K termasuk tak dalam kumpulan tu? Tak. Okey, dia tidak termasuk. Bila tak termasuk, buat juga simbol ni. Cuma ada satu pangkah kamu kena buat macam tu. Okey, nanti jangan periksa, jangan tertukar. Okey, N termasuk tak dalam kumpulan tu? Tak. Tidak termasuk. Jadi kita kena buat pangkah. Okey, lepas tu kita pergi kepada D. A termasuk tak dalam kumpulan P? Masuk. Ya, dia termasuk. Itulah. Itu cara dia. Kenapa kamu boleh cakap dia termasuk dengan tak termasuk? Kenapa? Sebab kamu dah kenal kumpulan dia. Kamu dah tahu kumpulan dia adalah berkaitan dengan huruf dalam perkataan hormat. Kamu kenal dah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2.
Okey, ada yang dah buat, ada yang belum buat. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 2. Nak tengok dapat tak? Cuba selesaikan. Tak payah salin soalan Siapa yang tak print tak payah salin soalan. Just bagi tahu cikgu tulis A, B, C, D. Lepas tu tulis simbol dia sama ada simbol dia macam ni ataupun macam ni. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 2 ni. Boleh ke semua cuba buat? Boleh. Okey. Ummu Atiyah boleh ke cuba buat Ummu Atiyah? Boleh. Okey. Rania. Boleh ke Rania cuba buat? Boleh. Okey. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Dah siap? Ambil gambar hantar dekat cikgu. Naim. Naim boleh dengar ke suara cikgu Naim? Boleh, cikgu. Okey. Naim buat nombor 2. Okey, cikgu tunggu Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Jibril boleh buat tak tu nombor 2? Boleh. Okey. Bagus Adlin. Pandai. Cikgu, kejap. Saya lagi ambil handphone mak saya kejap. Okey. Cikgu, saya dah siapkan Arif. Oh, Arif dah siap. Okey. Okey, 1 minit lagi. Bagus, pandai. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Habis dah masa yang diberikan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. Kenapa ada orang boleh buat dan kenapa ada orang tak boleh buat? Cikgu saya terkeluar. Kenapa tu? Dah masuk balik belum? Okey, jadi kenapa ada orang boleh buat, kenapa ada orang tak boleh buat? Masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 adalah bercakap tentang Q. X ialah maksudnya yang dalam ni dia bercakap tentang kumpulan dia. Kumpulan dia dekat sini adalah yang pertama, dia letakkan dua syarat untuk jadi ahli kumpulan dia. Kita ada kumpulan Q. Nak masuk kumpulan Q, dia letakkan 2 syarat. Syarat pertama mesti gandaan 7. Gandaan, siapa yang tak faham gandaan, gandaan tu adalah sifir 7. Kalau dia cakap gandaan 10, itu adalah sifir 10. Kalau dia cakap gandaan 3, maksudnya itu adalah sifir 3. Kalau dia cakap gandaan 7, maksudnya soalan ni bercakap tentang sifir 7. Okey. Jadi itu syarat pertama dia nak masuk kumpulan ni. Yang kedua, syarat yang kedua adalah X, ahli kumpulan dia mesti lagi kecil daripada 50. Jadi dekat sini kita buat gandaan 7. Kita buat sifir 7. 1 darab 7, 7. 2 darab 7, 14. 3 darab 7, 21. 4 darab 7, 28. 5 darab 7, 35.
6 darab 7, 42. Lepas tu 7 darab 7, kita dapat, cikgu pun lupa. 7 darab 7, kita dapat 49. Akhir sekali 8 darab 7, kita dapat 56. Jadi sekarang ni, ahli kumpulan bagi Q adalah, cikgu senaraikan. Cikgu senaraikan. Ini adalah sifir 7. Ini adalah sifir 7. Jadi 7, 14, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Okey, sekarang kita tengok kepada syarat nombor 2. Ahli kumpulan dia mesti tak boleh lagi besar daripada 50. Dia kena lagi kecil daripada 50. Jadi 56 ni tersingkir daripada menjadi ahli kumpulan Q. Jadi dia stop sampai 49 saja. Jadi inilah ahli kumpulan dia. Ini adalah ahli kumpulan dia. Ini kumpulan. Yang ini yang cikgu buat petak ni ialah kumpulan. Yang ini yang cikgu tunjukkan dekat atas, cikgu keluarkan ahli kumpulan dia. Jadi bila kita dah kenal ahli kumpulan dia, baru kita mula buat. 14 termasuk tak dalam kumpulan Q? Oh, ada 14. Jadi 14 termasuk. 35 termasuk tak? Oh, ada 35. Jadi 35 termasuk. 24 tak ada dekat sini. 24 hilang. Missing. Jadi 24 tidak termasuk. Di 56 termasuk tak? 56 kan gandaan 7. Cumanya dia tak lepas syarat yang kedua. Dia lagi besar daripada 50. Jadi 56 tak termasuk. Jadi dekat sini di kita, simbol kita macam ni. Jelas ke semua? Boleh faham cara cikgu jawab tu? Boleh. Okey. Seorang je boleh. Yang lain boleh ke? Boleh. Okey. Bagus. Okey. Jadi masing-masing kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul. Okey. Ahli kumpulan dengan kumpulan tu kita kena kenal dulu. Baru kita boleh tentukan. Okey. Habis soalan-soalan dekat depan. Boleh cikgu proceed kepada soalan yang seterusnya? Boleh. Okey. Okey, habis soalan A, kita pergi pula kepada bilangan unsur. Okey, jadi dekat sini cikgu akan jawab. Yang pertama, cikgu akan jawab soalan nombor 1. Cikgu akan tunjuk tau, cikgu akan tunjuk. Okey, cikgu akan jawab soalan-soalan yang macam baru. Kalau gandaan, cikgu dah tunjuk dah macam mana nak dapatkan gandaan tadi. Gandaan tu sifir. Sekarang kita pergi kepada faktor. Cara mencari faktor, ingat betul-betul, mesti keluar exam. Cikgu yakin. Cikgu yakin. Okey, cara menyelesaikan nombor faktor adalah kamu ambil nombor tu, bahagikan. Bahagikan nombor yang dia cakap tu 1 sampai 10. Ini step kita yang pertama. Jadi sekarang ni nombor 12. Ambil nombor 12. 12 bahagi 1. 12 bahagi 2. Kita nak buat sampai berapa? Buat sampai 10. 12 bahagi 3. 12 bahagi 4. 12 bahagi 5. 12 bahagi 6. Bahagi 7. 12 bahagi 8. 12 bahagi 9. Akhir sekali 12 bahagi 10. Dah bahagi buat apa? Dah bahagi, kita dapatkan nilai dia. Sebagai contoh, 12 bahagi 1, tekan kalkulator. 12 bahagi 1, kita dapat 12. 12 bahagi 2, kita dapat 6. 12 bahagi 3 dapat berapa masing-masing? 12 bahagi 3 dapat berapa? Dapat berapa? 12 bahagi 3 dapat berapa? 12 bahagi 3? 4. Okey, kita dapat 4. Sama juga dengan 12 bahagi 4 dapat berapa?
3. 3. Okey. Okey, ini cikgu bagi tips lah. Kalau kamu nak nampak dia macam nombor bersilang dekat sini, maksudnya kamu boleh berhenti. Cumanya dekat sini cikgu buat je terus. Cikgu buat je terus. Walaupun boleh berhenti, cikgu nak bagi kamu faham. Fahamkan step ni. Okey, kalau siapa yang dah faham, oh dia dah boleh berhenti. Jadi bila ada nombor bersilang macam ni, kamu dah boleh berhenti dah sebenarnya. Tapi dekat sini cikgu terus buat tau sebab cikgu nak ikut step cikgu. Okey, 12 bahagi 5 cikgu akan dapat 2.4. 12 bahagi 6 kita akan dapat 2. 12 bahagi 7 1.7. 12 bahagi 8 1.5. 12 bahagi 9 1.3 dan 12 bahagi 10 1.2. Okey, selesai step yang pertama. Kita nak buat apa step yang kedua ni? Cari integer. Cari jawapan tu mesti integer. Jadi sekarang ni, ini 2.4 kita potongkan. Ini 1.7 kita potongkan. Ini 1.5 kita potongkan. Ini 1.3 kita potong dia. Ini 1.2 kita potong dia. Itu cara cari dia. Selesai. Selesai cikgu potong. Cikgu nak cari integer. Kenapa cikgu potong? Yang cikgu potong ni semua adalah kita tidak tidak mahu perpuluhan. Kita tak nak perpuluhan. Sebab apa? Sebab kita nak jawapan kita dalam integer sahaja. Okey. Sekarang macam mana nak ambil jawapan dia pula? Macam mana nak ambil? Macam mana nak keluarkan jawapan dia? 1 dengan 12. Ambil 1. Jangan ambil 12 je. 1 dengan 12. Tulis 1, 12. 2 dengan 6. Tulis 2, 6. 3 dengan 4. Tulis 3, 4. Okey, seterusnya. 4 dah ada. Jadi tak perlu nak diambil lagi. 3 dah ada. Jadi tak perlu ambil lagi. 6 dah ada. Tak perlu nak ambil. 2 dah ada. Tak perlu nak ambil lagi. Jadi inilah nombor-nombor faktor bagi 12. Ada lagi yang tak tahu. Jadi salin betul-betul macam mana cikgu tulis tu. Okey, jadi dekat sini cikgu senaraikan dia punya dia punya ahli kumpulan. Inilah ahli kumpulan untuk kumpulan Q. Jadi cikgu nak masukkan ni, cikgu boleh susun 1, 2, 3. Cikgu susun daripada kecil ke besar. 1, 2, 3, 4, 6, 12. 4, 6, 12. Inilah dia punya ahli kumpulan. Sebab itulah cikgu cakap set ni nak tak nak kamu kena kenal ahli kumpulan ni. Baru kamu boleh kira. Baru kamu boleh jawab. Jadi kita nak jawab bilangan mesti ada N kecil. Buka kurungan. Dia punya kumpulan apa? Kalau Q tulis Q. Kalau huruf dia A tulis A. Tapi sekarang ni Q. Jadi cikgu tulis dalam kurungan Q. Okey. Jadi kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang ahli kumpulan. Jelas ke macam mana cikgu selesaikan nombor faktor? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Salin. Ambil gambar, kemas-kemas, salin kemas-kemas. Cikgu tak sempat ambil gambar dulu. Cikgu tak ada telefon. Tak ada telefon, boleh tengok rakaman kelas. Cikgu ada hantar nanti. Ilman jelas ke Ilman? Soalan cikgu tunjuk. Jelas. Okey. Torik jelas ke Torik? Mana Torik ni? Okey. Jibril okey Jibril? Okey. Okey, habis dah tahu. Okey, ni cara nak cari faktor. Okey, kemudian kita pergi kepada nombor perdana. Gandaan cikgu dah ajar Gandaan ni sifar. Integer tadi cikgu dah tunjuk integer tu nombor bulat. Nombor 4 gandaan cikgu dah ajar gandaan tu sifar. Sekarang ni cikgu nak buat yang lain, yang rare. Lain daripada yang lain. Sekarang kita pergi kepada nombor 5. Cikgu nak ajar kamu pula cara nak cari faktor perdana.
Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan yang nombor 5. Okey, jadi ahli kumpulan kita apa kumpulan kita sekarang ni? Tengok huruf dia. Kumpulan B. Jadi cikgu buat nama dia kumpulan B. Okey. Jadi kalau kita wakil sekolah kan, wakil sekolah bola kena ada syarat. Okey, syarat nak wakil sekolah bola sepak mesti lebih daripada 5 gol. Itu dah diletakkan syarat. Kalau siapa-siapa tak memenuhi syarat tu, dia tak dapat masuk kumpulan wakil sekolah. Sama juga dengan set. Jadi set dia ada letakkan syarat. Okey, jadi sekarang ni dia letakkan syarat. Yang pertama, syarat dia adalah nombor perdana. Jadi cikgu letakkan syarat dia dekat sini nombor perdana. Okey, itu yang pertama. Nombor perdana tu apa? Nombor perdana adalah nombor, tengok tahu salin, yang hanya boleh dibahagikan dengan, cikgu letak. Yang pertama nombor 1. Yang kedua nombor sendiri. Nombor sendiri. Maksudnya apa? Bila sesuatu nombor boleh dibahagikan dengan selain daripada dua ni, iaitu nombor 1 dengan nombor sendiri. Dia boleh dibahagikan dengan nombor lain. Dia tak dikira sebagai nombor perdana. Jadi masing-masing cikgu bagi tips. Kristina ingat lagi tak nombor perdana tu apa? Kristina ingat? Ingat. Okey. Jadi masing-masing cikgu akan tunjukkan macam mana nak cari nombor perdana. Okey. Cikgu akan tunjukkan nak cari nombor perdana. Okey. Jadi sebelum tu kita tengoklah. Okey. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua nak masuk kumpulan B, X ni mesti lagi kecil daripada 10. Okey, kita senaraikan dulu nombor-nombor kita kan. Okey, nombor-nombor kita X lagi kecil daripada 10 ada apa? Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termasuk tak? Siapa boleh bagi tahu cikgu 10 termasuk tak dalam X ni? 10 termasuk tak? Tak. Ya, dia tak termasuk. Pandai. Kalau dia termasuk, dia ada simbol macam ni. Sekarang dia tak ada. Jadi bila dia tak ada, dia tak termasuk. Okey, sekarang kita nak check nombor-nombor perdana. Okey, nombor 1 ni cikgu bagi tahu terus. Nombor 1 ni bukan nombor perdana. Okey, macam mana? Sebab nombor 1 dia lepas syarat ni je. Dia nak 2 nombor. Jadi nombor 1 lepas 1 je syarat. Iaitu nombor 1. Okey, jadi cara nak tahu nombor tu nombor perdana ke tak? Step dia, langkah dia, bahagikan. Bahagi dengan nombor 1 sampai 7. Bahagikan dengan nombor 1 sampai 7. Tadi 1 sampai 10 cikgu. Tadi faktor. Sekarang ni nombor perdana. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan sama ada dia nombor perdana ataupun bukan dengan menggunakan step yang cikgu bagi. Okey, kita nak cek nombor 2. Kita nak cek nombor 3. Cikgu akan cek 2 nombor je. Okey, cikgu nak cek nombor 3. 3 ni nombor perdana ke tak? Kita bahagikan dengan 1 sampai 7. 3 bahagi 1. 3 bahagi 2. 3 bahagi 3. 3 bahagi 4. 3 bahagi 5. 3 bahagi 6. Akhir sekali 3 bahagi 7. Okey. Kiralah. Lepas cikgu bagi tu kiralah. 3 bahagi 1 dapat 3. Okey dah. Yang ni tak ada masalah. Maksudnya dia dah lepas dah syarat yang pertama. Yang kedua. Kita pergi kepada 3 bahagi 2.
3 bahagi 2 kita tekan kalkulator kita dapat 1.5. 3 bahagi 3 kita dapat 1. Okey, maksudnya dia dah lepas dah syarat nombor dia sendiri. Cikgu buat dekat sini 3 bahagi 3 dapat 1. Okey, 3 bahagi 4. Kita tekan kalkulator 3 bahagi 4 kita dapat 0.7. 3 bahagi 5 kita dapat 0.6. 3 bahagi 6 kita dapat 0.5. 3 bahagi 7 kita dapat 0.4. Cikgu, macam mana tahu dia nombor perdana ke tak? Bila kamu dapat yang lain ni semua nombor perpuluhan. Maksudnya dekat sini nombor perpuluhan, sini nombor perpuluhan, sini nombor perpuluhan, sini nombor perpuluhan, sini nombor perpuluhan. Jadi bila dia nombor perpuluhan yang lain, jadi nombor 3 adalah nombor perdana. 3 adalah nombor perdana. Itu cara dia. Itu cara dia. Kita nak check. Cikgu, macam mana nak tengok dia bukan nombor perdana? Okey, tengok kepada contoh nombor 4 pula. Sekarang cikgu buat nombor 4 pula. Tengok ke depan Ambil nombor 4 bahagi dengan 1 sampai 7. 4 bahagi 1. 4 bahagi 2. 4 bahagi 3. 4 bahagi 4. 4 bahagi 5, 4 bahagi 6, 4 bahagi 7. Jadi dekat sini kita pergi kepada 4 bahagi 1 dapat 4. Tak ada masalah. Kalau dia dapat nombor bulat, kita check. Kita check apa? Syarat. Okey, syarat dia nombor 1. Okey. 4 bahagi 2 dapat 2. 4 bahagi 3. 1.3. 4 bahagi 4 dapat 1. Tak ada masalah. Dia dah lepas dah dengan syarat dia ni. 4 bahagi 5 dapat 0.8. 4 bahagi 6 dapat 0.6. 4 bahagi 7 dapat 0.5. Cikgu, nombor 4 ni nombor perdana ke tak? Okey, kita tengok. Oh, dia dapat perpuluhan lepas. Oh, dapat nombor perpuluhan lepas. 0.8 nombor perpuluhan lepas. 1.3 nombor perpuluhan lepas. Sekarang dia dapat nombor bulat dekat sini. Dia dapat integer. Jadi, bila dia bahagikan dengan nombor lain dan dia dapat integer, dia dikira sebagai bukan nombor perdana. Jadi 4 adalah bukan nombor perdana. Itu cara kita nak cek sama ada dia nombor perdana ataupun bukan. Cikgu, panjangnya jalan kerja. Untuk awal-awal kita rasa panjang. Lepas kita dah kenal, kita tak rasa panjang. Yang ni cikgu bagi step cikgu untuk asas untuk kamu kenal nombor perdana tu. Jelas ke cara cikgu terangkan nombor 3 dengan nombor 4? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang ni cikgu nak masing-masing tengok dekat depan. Bagi tahu cikgu 2 nombor. Adakah nombor 7 ni nombor perdana ataupun bukan? Dan adakah nombor 8 ni nombor perdana ataupun bukan? Cuba buat. Cikgu tunggu. Okey, cikgu tunggu cuba buat. Guna macam yang cikgu ajar. Siapa yang dah tahu, tahu dah lah. Siapa yang tak tahu, guna macam yang cikgu ajar dekat depan. Okey, buat cikgu tunggu dekat WhatsApp. Just bagi tahu cikgu je. Nombor 7 tu nombor perdana ke tak?
Nombor 8 tu nombor perdana ke tak? Ha. Ha. Okey. Pandai. Macam tu lah. Bagus. Iya, betul. Bagus. Tekan pakai kalkulator je. Bagus. Pandai. Okay, cikgu bagi lagi 1 minit. Jibril, dah dapat tentukan belum? 7 tu nombor perdana ke belum? Bagus. Pandai. Naim, dah siap ke belum? Belum lagi ni cikgu. Belum lagi. Okey. Masing-masing. Tekan kalkulator je. Tekan kalkulator je. Bila kamu dapat. Yang ni cikgu buat jalan kerja. Nampak panjang. Bila kita tekan kalkulator. Kita tak payah nak tulis pun. 7 bahagi 1. Okey. Selagi kamu bahagi sampai 7 dia dapat perpuluhan. Tu nombor perdana. Terbalik. Bagus. Pandai. Cikgu kena ajar tahun ni. Cikgu kena ajar. Realitinya ada yang dah tingkatan 5 pun tak kenal lagi nombor perdana ke tak. Bagus. Pandai. Okey. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Habis sudah masa yang diberikan. Okey, ramai dah tengah hantar ni. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Okey, kita tengok dekat sini. 7 dengan 8. Cikgu tunjuk Kalau kita rasa nombor tu boleh dibahagikan dengan nombor lain dan dapat nombor bulat, jadi itu bukan nombor perdana. Jadi dekat sini cikgu bagi satu jalan kerja mudah lah. Kadang-kadang ada soalan tu cek 123 nombor perdana ke tak, nombor yang besar. Jadi tak adalah kamu nak tengok macam tu. Kamu cek macam cikgu cek. 7 bahagi 1 dapat 7. 7 bahagi 2 dapat nombor perpuluhan. 7 bahagi 3 dapat nombor perpuluhan. 7 bahagi 4 dapat nombor perpuluhan. 7 bahagi 5 dapat nombor perpuluhan. 7 bahagi 6 dapat nombor perpuluhan. 7 bahagi 7 dapat 1. Ni kalau ini adalah nombor perpuluhan. Jadi dekat sini soalan nombor 7. Untuk nombor 7 dia dikira sebagai nombor perdana. Sebab apa? Sebab bila dibahagikan dengan 1 dapat nombor bulat. Dan dia bila dibahagikan dengan nombor dia sendiri dapat nombor bulat. Jadi 7 adalah nombor perdana. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi tengok pula nombor 8. Tengok pula nombor 8. 8 bahagi 1 dapat 8. 8 bahagi 2 dapat 4. 8 bahagi 3 dapat nombor perpuluhan. 8 bahagi 4 dapat 2. 8 bahagi 5 dapat nombor perpuluhan. 8 bahagi 6 dapat nombor perpuluhan. 8 bahagi 7 dapat nombor perpuluhan. Jadi yang ini kita dah okey dah. Dan 8 ni dia dah lepas dah syarat untuk dia bahagi nombor 1 dapat 8. Masalah dia timbul apabila dekat sini dibahagikan dengan nombor lain, iaitu nombor 2 dan dapat nombor bulat, dapat integer.
Sama juga dekat belah bawah dia ni. 8 ni boleh dibahagikan dengan 4 dan dapat integer, dapat nombor bulat. Jadi bila kita dapat nombor bulat, maksudnya dia dikira sebagai bukan nombor perdana. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Naim, jelas ke Naim? Boleh faham Naim? Ummu Atiyah macam mana? Ummu Atiyah jelas? Jelas cikgu? Okey, Rania. Macam mana Rania? Dah kenal dah sekarang? Boleh faham? Dah. Okey. Ambil gambar semua. Ilman jelas ke Ilman cara nak check dia nombor perdana ataupun bukan? Okey, jadi dekat sini itulah jawapan dia. Jadi bila cikgu keluarkan, cikgu terus jawablah. Cikgu terus jawab cikgu punya kita punya soalan, kita punya soalan. Ini cikgu ajar banyak-banyak ni macam mana nak check nombor perdana tau. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi kepada soalan kita. Kita pergi kepada soalan kita. B, nombor perdana. Satu tak baik. 2, 3, 2, 3. 4 bukan nombor perdana sebab dia boleh bahagi dengan 2 dan dia dapat nombor bulat iaitu 2. 5 nombor perdana. 6 bukan nombor perdana sebab 6 bila dibahagikan dengan 3 dapat nombor bulat. 7 adalah nombor perdana. 8 macam cikgu bagi tahu tadi, dia boleh dibahagikan dengan 2 dan boleh dibahagikan dengan 4. Dapat nombor bulat jadi 8 bukan nombor perdana. Cikgu nak tanya kamu 9 nombor perdana tak 9? Tak. Ya, dia bukan nombor perdana. Sebab apa dia bukan? 9 boleh bahagi dengan berapa dapat nombor bulat? 3. Ya, 9 boleh dibahagikan dengan 3. Jadi dia kira bukan nombor perdana. Jadi nombor perdana ni adalah satu nombor bila dia dapat nombor bulat. Hanya bila dibahagikan dengan 2 nombor ni sahaja. Nombor 1 dengan nombor dia sendiri. Habis penjelasan cikgu. Panjang cikgu jelaskan ni. Cikgu nak satu je. Nak kamu ingat. Sebab nanti form 4 jumpa balik tahu bab ni. Nanti jangan, macam mana nombor perdana? Macam mana nombor perdana? Okey, jadi B and B. Bilangan bagi B ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ahli kumpulan. Jadi itulah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Bagus. Habis. Okey, jadi itulah cara dia nak check dia nombor perdana ataupun bukan. Okey, jadi sekarang kita nak check pula soalan yang terakhir, soalan C. Nanti siapa-siapa yang dah buat atas tu hantar dekat cikgu, cikgu akan check Okey, nanti Arif cikgu check lepas ni cikgu check terus. Okey. Tentukan sama ada dia adalah set yang sama ataupun bukan. Apa maksud set yang sama? Set yang sama. Ada orang tak faham. Cikgu ubah ayat set ni menjadi kumpulan. Kumpulan yang sama. Nampak sikit. Okey. Jadi kumpulan yang sama maksudnya apa? Maksudnya adalah mempunyai ahli kumpulan yang sama. Mempunyai ahli kumpulan yang sama. Sebagai contoh, cikgu letak set A cikgu adalah 1, 2, 3, 4. Ini ahli kumpulan dia. Ada nama kumpulan lain, set B. Lepas ni cikgu letak 4, 3, 2, 1. Walaupun kedudukan dia berbeza 4, 4. Maksudnya 4 tu still ada dekat kedua-dua kumpulan. 3, dia still ada dekat dua-dua kumpulan. Kumpulan A dengan kumpulan B. 2 sama juga. 1 sama juga.
Jadi bila semua ahli kumpulan ada dalam kumpulan A dan B, maksudnya kita cakap apa? Set A dan B adalah set yang sama. Boleh faham ke semua penjelasan cikgu? Jelas? Jelas. Okey, bagus. Kamu kena tengok tau. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada soalan nombor 1. Okey, K dekat X ada K, dekat Y ada K. U dekat X ada U, dekat Y ada U. R ada dekat X, ada juga dekat Y. A ada dekat X, ada juga dekat Y. Sama juga N, sama dengan G. Jadi bila semua ahli kumpulan ada dalam X dengan Y, maksudnya kita cakap apa? X dan Y adalah set yang sama. Set yang sama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi itulah cara dia. Okey, masing-masing kita tengok pula yang terakhir. Boleh pergi kepada soalan nombor 2. Cuba selesaikan soalan nombor 2. Bagi tahu cikgu, adakah dia dikira sebagai set yang sama ataupun bukan. Cuba buat C dan D. Just WhatsApp cikgu jawapan dia. C dan D adalah set yang sama ataupun bukan. Kalau dia sama, cakap C dan D set yang sama. Kalau dia tak sama, cakap C dan D adalah bukan set yang sama. Itu sahaja. Okey, cuba buat. Pandai. Alah. Nombor. Abang lupa. Prime number. Lupa. Bukan kan? Bukan satu kan? Okey. Okey, jadi masing-masing kita tengok kepada soalan nombor 2. Jelas ke semua? Boleh faham nombor 2? Boleh. Okey, lepas ni cikgu nak test nombor perdana. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 2. Okey, C. C ni kumpulan ni apa? Nombor ganjil. Nombor ganjil X lagi kecil daripada 8. Jadi, yang pertama syarat untuk masuk kumpulan C mesti nombor ganjil. Mesti nombor ganjil. Yang kedua, nak masuk kumpulan C, X tu mesti lagi kecil daripada 8. Jadi, cikgu buat X, nombor-nombor yang lagi kecil daripada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombor ganjil dia yang mana? Nombor ganjil yang mana? 1, 3, 5, 7. Jadi, ahli kumpulan bahagi C adalah 1, 3, 5, 7. Kita cek. Nak cek dengan apa? Nak cek dengan kumpulan D. D ada apa? 2, 3, 5, 7. Jadi dekat sini C ada 1. D ada 2. Jadi dekat sini ada seorang ahli yang lain. Ada ahli kumpulan yang lain dekat C dan ada ahli kumpulan lain dekat D. Maksudnya kita cakap apa? Set
C dan D ialah bukan set yang sama. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, kita test pula nombor perdana masing-masing. Ini soalan terakhir dah untuk homework. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 3. Baru je cikgu selesaikan tadi. Baru je cikgu selesaikan tadi. Ingat, dekat depan ni cikgu ajar kamu cara nak kenal ahli kumpulan. Tu paling penting, tu paling penting. Okey, cuba selesaikan soalan nombor 3. Pandai. Cuba buat tahu semua. Kalau siapa-siapa ada masalah, bagi tahu cikgu. Pandai. 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 Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Cikgu tunggu lagi 1 minit. Cuba selesaikan. Kalau ada siapa-siapa ada soalan, ada nak tanya cikgu, tanya je. Tanya je. Nanti bagi tahu cikgu. Nanti cikgu jawab. Okey, 1 minit lagi. Tepat pukul 9.31. Cikgu terangkan cara nak jawab soalan dekat depan. Okey, habis sudah. Ummu Atiyah dapat buat tak Ummu Atiyah? Okey. Okey, kita pergi kepada set E. Set E. Nombor perdana ni ada banyak tau. Kalau kamu dah kenal 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, dia ulang balik je. Kalau kita dah kenal, dia ulang balik je. 13, 15, 17. Lepas tu 20, ambil 20. 23, 25, 25 ada, 27. Macam tu. Jadi dekat sini nombor perdana ni cikgu nak bagi tahu nombor perdana ada banyak. Bukan yang cikgu ajar tadi, bukan yang tu je. Ada banyak. Ada cikgu tulis, ada yang cikgu tak tulis. Ada dekat sini. Sekarang dia nak nombor perdana yang pertama sahaja. Jadi yang pertama untuk set E, nombor perdana dia ada 2, 3, 5, 7. Cikgu letak 2, 3, 5, 7. Set F dia 1, 3, 5, 7. Jadi dekat sini ada lain. Ni 2, ni 1. Jadi kita cakap apa? E dan F bukan set yang sama. Bukan set yang sama.
Ingat cakap cikgu. Ada orang dia tahu macam mana nak tentukan set tu set sama ke tak. Maksudnya tengok ahli kumpulan. Kalau ahli kumpulan tu sama, dikira set yang sama. Yang susahnya dekat mana? Yang susahnya adalah dekat kita nak tentukan ahli kumpulan bagi kumpulan masing-masing. Unsur bagi set masing-masing. Jelas ke semua sampai sini boleh faham? Cikgu dah ajar ni. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Cikgu nak sebutlah suara. Ayin. Ayin jelas ke Ayin? Boleh faham? Jelas, cikgu. Okey. Madinah. Madinah boleh faham ke Madinah? Boleh. Okey. Okey, jadi kita nak pergi habis dah. Nak selesaikan homework habis dah. Cikgu dah habis selesaikan homework untuk sejam yang pertama. Sekarang ni cikgu nak ajar dua benda. Yang pertama adalah pelengkap. Kita pergi kepada pelengkap. Kalau siapa-siapa ada buku teks, boleh buka juga buku teks. Kita pergi kepada bahagian pelengkap. Tapi dia sebelum cikgu nak pergi kepada pelengkap, sebelum cikgu nak pergi kepada pelengkap, kamu kena belajar cara melukis gambar Raja Van. Kena belajar. Cikgu nak kamu ingat balik cara lukis gambar Raja Van. Cikgu tak tahu ni kamu ingat ke tak? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkan sama ada macam mana nak kenal pelengkap tu ataupun nak kenal macam mana nak kenal pelengkap. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Bila soalan tu berkaitan dengan pelengkap, mesti ada maklumat tentang set semesta. Mesti ada maklumat tentang set semesta. Okey. Contoh, bila cikgu cakap set semesta untuk cikgu adalah nombor 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Nampak tak tu semua? Nak dengar suara sikit, nampak ke? Nampak. Okey. Okey, E ni cikgu buat dia dikira sebagai X ialah nombor genap. X ialah nombor genap. Kemudian B. X. X ialah nombor ganjil. Nombor ganjil. Okey. Sekarang ni sebelum cikgu teruskan, cikgu nak semua orang buat. Semua orang buat soalan dekat depan. Bagi tahu cikgu apa ahli kumpulan untuk A dan apa ahli kumpulan untuk B berdasarkan set semesta ni. Cuba buat. Bagi tahu cikgu apa ahli kumpulan untuk A dan apa ahli kumpulan untuk B. Cuba selesaikan. Cikgu tunggu.
Okey, bagus. Ada yang dah dapat buat? Okey, cikgu tunggu lagi. Cuba senaraikan. Cuba senaraikan. Okey, bagus. Ramai dah dapat buat. Okey, jadi boleh ke cikgu nak selesaikan soalan di hadapan? Nak dengar suara sikit boleh ke? Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok soalan ni. A. A ialah nombor genap. Mana nombor genap ni yang kita nak ambil? 2, 4, 6, 8, 10 sampai 10 sahaja. Sebab apa? Sebab set semesta kita sampai 10 sahaja. Kalau ada orang buat 12, maksudnya A dia dah salah. Walaupun ada satu nombor tercicir, set untuk A kamu dikira sebagai salah. Jadi sekarang ni bila nombor 12 tak ada, jangan letak. Nombor 12 tu tak ada dalam set semesta, jadi jangan letak. Sekarang ni A kita sampai 10 je, jadi kita stop sampai 10 sahaja. Okey, B. B ialah nombor ganjil. Okey, maksudnya B kita adalah 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Okey, sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan dekat kamu apa yang dimaksudkan dengan pelengkap. Apa yang dimaksudkan dengan pelengkap? Okey. Jadi bila cikgu cakap pelengkap, nama lain, dia ada nama lain. Nama lain bagi pelengkap adalah selain itu. Dia ada nama lain, selain itu. Jadi dekat sini pelengkap ni macam mana? A, pelengkap untuk A, dia ada tanda seru dekat atas. Apa jawapan bagi pelengkap? Okey, jawapan dia adalah jawapan yang selain daripada A tu. Tapi rujuk set semesta. Contoh, 2 ni dah ada dalam A, jadi kita padam. 4 ni dah ada dalam A, kita padam. 6 ni dah ada dalam A, kita padam. 8 dah ada dalam A, kita padam. 10 dah ada dalam A, kita padam. Jadi nombor-nombor pelengkap untuk A adalah nombor yang tidak disalin lagi. Sebagai contoh, 1, 3, 5, 7 dan 9. Inilah yang dimaksudkan dengan set pelengkap. Iaitu kat sini kita ada apa? Pelengkap bagi A. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, dekat sini cikgu tunjuk pula pelengkap untuk B. B pelengkap dia kat sini, dia ada atas dia. Jadi pelengkap untuk B ada apa? Potong dulu yang dah disalin dekat B tu. Sebagai contoh, 1 dah salin, potong 1. 3 dah salin dalam B, potong 3. 5 dah salin, potong 5. 7 dah salin, potong 7. 9 dah salin, potong 9. Jadi pelengkap bagi B adalah nombor-nombor yang kita belum salin lagi. 2, 4, 6,
8 dan akhir sekali 10. Inilah pelengkap untuk B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jelas. Boleh. Okey. Okey. Tengok betul-betul salin ni salin yang cikgu tunjuk kat depan ni. Okey, jadi berdasarkan yang cikgu terang dekat depan berdasarkan yang cikgu terang dekat depan, cikgu nak masing-masing cuba jawab soalan ni. Semesta dia ada A tak nampak kan? Sekejap cikgu susun elok soalan dia. Okey, cikgu rujuk contoh B, rujuk contoh B. Cuba selesaikan soalan ni. Dalam set semesta dia, dalam set semesta dia ada A, B, C, D, E, F, G, H. Dalam set A dia ada A, C, D, F. Dan dalam set B dia, set B dia, dalam set B dia kita ada A, B, C. Sekarang cikgu nak kamu cari apa pelengkap untuk A dan apa pelengkap untuk B. Cuba buat. Okey, cuba buat Okey, bagus, pandai. Okey, tak ada masalah, nampak boleh faham dah. Okey, cuba yang lain buat hantar dekat cikgu. Kristina, setakat ni boleh faham ke Kristina? Boleh. Okey. Ummu Atia, setakat ni boleh faham ke Ummu Atia? Boleh cikgu. Okey. Okey, hantar dekat cikgu masing-masing. Cuba buat tau, cuba buat. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi tau. 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing cikgu akan tunjukkan. Kamu jangan compare yang BP lah. Yang AA lah. Jangan gabungkan dua-dua tu. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan. Kalau soalan A, kita nak cari yang A, dah ada A, C, D, F. Kita potong A, C, D, F.
Yang belum salin tu adalah A kita. A pelengkap. B, E, G dan H. Yang B pula macam mana? Yang B pula ambil semesta yang sama tapi jangan pening dengan A, jangan campur yang A. Okey, yang B pula ada apa? Ada dah A, B, C. A dah ada, B dah ada, C dah ada. Jangan pening dengan maklumat dekat A. Yang kalau dia cakap B, fokus B je. Kalau dia cakap A, fokus A je. Jadi sekarang B kita apa yang belum salin? Ada D, E, F, G, H. Jadi dekat sini kita tulis D, E, F, G, H. Itu cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang kita masuk kepada kita punya soalan. Kita masuk kepada kita punya soalan. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan pilih satu nombor. Okey, ni soalan yang terakhir dah untuk pelengkap. Lepas ni cikgu nak pergi subset dah. Okey, jadi ni jadi homework kita. Okey, jadi masing-masing kita tengok kepada soalan di atas. Ingat, dalam exam nanti cara kamu menentukan ahli kumpulan adalah menentukan jawapan kamu betul ataupun tak. Satu je ahli kumpulan kamu salah, dikira sebagai salah. Okey. Jadi sekarang daripada soalan ni, cari pelengkap untuk L. Cuba selesaikan. Okey, pandai. Cikgu cek soalan tadi je. Cuba buat tahu. Cuba buat. Tak faham tanya cikgu. Ingat, pelengkap mesti letak tanda seru ni tau. Siapa tak letak tanda seru salah. Walaupun jawapan kamu betul, tapi kalau kamu tak letak ni salah. Itu. Sama-sama. Okay, bagus. Good job. Okay, cuba buat. Kita dah nak habis dah masa kita. Ada lagi berapa minit je. Okay, cuba buat. Integer maksudnya nombor bulat. Nombor biasa. Nombor biasa.
Okey, bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Nak masa lagi ke? Nak masa lagi ke nak cikgu buat dah? Ha. Okey, boleh ke cikgu selesaikan? Ha, nak dengar Boleh. suara sikit. Boleh ke cikgu nak selesaikan? Boleh. 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 Okey, okey. Ha, masing-masing boleh tengok di depan. Mula-mula sekali, cari dulu set semesta dia apa. Nak cari set semesta, kamu kena kenal simbol ni. Kita dah belajar simbol ni. Apa maksud ni? Kalau dia kata macam ni, ada sama dengan, maksudnya 1 dengan 15 ni terlibat. Jadi 1 hingga 15 tu je. Jadi dekat sini, set semesta kita adalah 1, 2 sampailah 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekejap cikgu buat. 11, 12, 13, 14, 15. Inilah set semesta kita. Okey, set L kita. L kita apa? L adalah faktor bagi 15. Apa faktor bagi 15? Ambil nombor 15 bahagi sampai 10. 15 bahagi 1, 15. 15 bahagi 2, nombor perpuluhan. 15 bahagi 3, 5. 15 bahagi 4, nombor perpuluhan. 15 bahagi 5, 3. Bila bahagilah terus, bagi terus. 15 bahagi 6, nombor perpuluhan. 15 bahagi 7, nombor perpuluhan. 15 bahagi 8, nombor perpuluhan. Bahagi 9 pun nombor perpuluhan. Bagi 10 pun nombor perpuluhan. Jadi dekat sini faktor bagi 15 apa? Ada nombor 1 dengan 15. Bawa keluar 1, 15. 3, 15. 3, 15. Bawa keluar. Okey. 5 ni 3, 15 pula dah. 3, 5. Okey, 5 ni dah disalin, tak perlu nak salin lagi. 3 ni dah disalin, tak perlu nak disalin lagi. Jadi sekarang set untuk L. Ahli kumpulan untuk L adalah 1, 3, 5, 15. 1, 3, 5, 15. Sampai sini semua jelas ke? Boleh faham ke sampai sini? Boleh. Boleh. Okey, sekarang bila cikgu cakap ada pelengkap. Ini jawapan untuk L. Kalau jawapan untuk pelengkap, kamu kena potong. 1 dah ada. 3 dah ada. 5 dah ada. 15 dah ada. Maksudnya nombor lain tu adalah jawapan untuk L pelengkap. Jadi 2, 4, 6. 2, 4, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 12, 13, 14. Ini jawapan dia. Kamu kena salin semua yang belum lagi disalin. Yang dah salin dalam set L, jangan salin dah dalam L pelengkap. Boleh faham ke? Jelas? Jelas. Jelas. Okey, yang salah buat correction. Yang salah buat pembetulan. Yang salah buat pembetulan. Jawapan dia lain. Jawapan dia lain. Bezakan. Bezakan. Okey. Adalah beberapa yang salah. Ada ramai yang salah sebenarnya. Okey, tak apalah. Ini kita belajarlah. Yang ni L. Yang ni pelengkap bagi L. Yang kita cari ni L, bukan pelengkap bagi L. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh.
Okey, baik. Okey, kita cuba buat satu soalan. Kita cuba buat satu soalan lagi. Ya, cikgu nak cari nombor mudah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, cuba selesaikan soalan di bawah. Rujuk contoh yang cikgu tunjuk. Cari M pelengkap. Ingat, kuasa 2 sempurna tu macam mana? Ada dah nota pada minggu lepas. Contoh nak cari kuasa 2 sempurna. 1 darab 1, 1. 2 darab 2, 4. Ni antara nombor kuasa 2 sempurna. Okey, cuba buat. Okey, Kristina, jelas ke Kristina? Jelas. Okey, Jibril jelas ke Jibril? Jelas. Yang salah tadi salin balik tau yang dekat atas tu. Okey, bagus. Dia dah dapat jawab. Cikgu bagi lagi 3 minit. Naim dapat buat tak tu Naim? Tengah buat ni cikgu. Tengah cuba kan? Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey. Nanti cikgu ajar. Ada yang lupa cara nak cari kuasa 2 sempurna. Nanti cikgu ajar. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Jadi kita akan pergi kepada penyelesaian soalan A. Yang tak dapat buat, boleh tengok dekat depan. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, yang dah dapat pun tengok juga. Nak cek jawapan kita betul ke tak. Okey, kita tengok kepada soalan A kita. Mula-mula, ini set semester kita.
set semester kita apa ahli kumpulan dia? Tengok syarat dia. Kumpulan untuk set semester yang pertama kuasa 2 sempurna. Okey. Jadi mana kuasa 2 sempurna? Sabar dulu. Kuasa 2 sempurna. Yang kedua, syarat kedua, kurang antara 1 hingga 100. Antara nombor 1 hingga 100. Jadi kita buat kuasa 2 sempurna adalah 1 darab 1, 1. Ini nombor kuasa 2 sempurna. 2 darab 2 kita dapat 4. 3 darab 3 kita dapat 9. 4 darab 4 dapat 16. 5 darab 5 dapat 25. 6 darab 6 kita dapat 36. 7 darab 7. Cikgu pun dah lupa. 7 darab 7 kita dapat 49. 8 darab 8. 8 darab 8 kita dapat 64. 9 darab 9 kita dapat 81. Akhir sekali 10 darab 10 kita dapat 100. Kenapa berhenti sampai situ? Sebab kalau cikgu buat 11 darab 11, 11 darab dengan 11, cikgu akan dapat 121. Syarat yang kedua adalah sampai 100 sahaja. Jadi dia berhenti sampai sini. Jadi mana nombor kuasa 2 sempurna? Ni jawapan ni semua adalah nombor kuasa 2 sempurna. Ni jawapan tu adalah nombor kuasa 2 sempurna. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Kemudian M. Jelas ke macam mana cikgu keluarkan set semester tu? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, Boleh. tak faham bagi tahu cikgu nanti cikgu buat balik. Okey, habis set semester. M pula. M ni adalah nombor genap. Apa maksud nombor genap? Apa maksud nombor genap? Nombor genap adalah nombor yang boleh dibahagikan dengan 2. Lepas bahagi dengan nombor 2, dapat integer, dapat nombor bulat. Itu maksud nombor genap. Okey, 1 ni bukan nombor genap. 4 ni nombor genap. 9 ni bukan nombor genap 16 ni kan. Kenapa 9 bukan nombor genap? 9 bahagi 2 kamu akan dapat 4.5. Jadi bila kita dapat 4.5 dia dalam keadaan perpuluhan. Jadi 9 bukan nombor genap. 16 nombor genap ke? 16 bahagi 2. Tekan kalkulator kita dapat 8. Bila jawapan dia lepas kita bahagi dengan 2, kita dapat integer, dapat nombor bulat. Jadi dikira sebagai nombor genap. Jadi 16 termasuk. Itu cara dia. 25 bukan. 36 ya. 49 bukan. 64 ya. 81 bukan. 100 ya. Cara lagi satu nak senang nak kenal nombor genap. Nombor yang berakhir dengan nombor berakhir dengan nombor apa? 0, 2, 4, 6, 8. Kalau nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berakhir dengan nombor 6. Jadi inilah nombor genap. Tu cara dia. Okey. Jelas ke semua macam mana cikgu buat M tu? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, M untuk pelengkap. 4 dah ditulis. 16 dah ditulis. 36 dah ditulis. 64 dah ditulis. 100 dah ditulis. Jadi yang belum tulis mana? 1, 9, 25, 49, 81. Ini jawapan dia. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Jelas. Okey. Tahniah ramai yang betul. Bagus. Yang salah salin correction, salin pembetulan. Jadi inilah yang cikgu nak ajar kamu. Inilah yang cikgu dah ajar kamu. Okey. Habis tau. Habis. Okey, jadi sekarang
Ada soalan tak? Boleh faham ke ni? Cikgu terang? Boleh. Okey. Habis dah. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Kepada benda yang kita nak belajar yang seterusnya. Ini gambar rajah ni gambar rajah. Ni nanti. Okey, tak apa cikgu ajar. Konsonan PQ. Oh, ni gambar rajah kita dah buat dah. Okey, jadi kita pergi kepada gambar rajah. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Tengah tengok ke? Ya. Okey. Gambar rajah untuk S. S pelengkap. Okey, kamu bulatkan dulu pekat-pekat mana S dia. Ni S dia. Lepas tu kamu buat apa? Kalau S tu, kalau S, jawapan untuk S adalah apa nombor ataupun huruf yang ada dalam bulatan tu, iaitu J dengan H. Kalau dia ada pelengkap, maksudnya jawapan untuk S pelengkap adalah yang berada di luar bulatan. Jadi ini berada dalam bulatan. Kalau ada simbol pelengkap, kita ambil huruf yang berada di luar bulatan. Sebagai contoh, MGKL. Salin MGKL. Jadi jawapan untuk simbol pelengkap mesti ambil yang di luar bulatan. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Okey, baik. Daripada penjelasan cikgu tadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, kita nak kena cari S, Q dengan R untuk pelengkap. Okey. Jadi, cikgu buat S, kamu buat Q pelengkap dengan R pelengkap. Masing-masing boleh tengok macam mana cikgu buat S. Cikgu pekatkan bulatan S. Ni bulatan S. Okey. Itu adalah bulatan S. Jadi, bila cikgu nak jawapan untuk pelengkap S, apa yang cikgu kena buat? Ambil semua huruf yang di luar daripada bulatan S. Ada apa? Ada A, B, C, E, F, G. A, B, C, E, F, G. Mana tu? Okey, cikgu tunjuk satu-satu. A, B, C, E, F, G. Boleh faham ke semua cikgu selesaikan S pelengkap ni? Boleh. Okey. Okey, masing-masing cuba buat Q pelengkap. Cuba buat Q pelengkap. Cikgu bagi 2 minit. Kena tengok apa set Q. Okey, cuba buat cikgu bagi masa. Okey, bagus.
Okey, macam tu lah. Okey, habis dah masa yang diberikan. Okey. Jadi cikgu akan selesaikan Q pelengkap. Boleh comparekan jawapan yang kamu buat dengan yang cikgu buat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Q pelengkap. Okey, Q mana? Okey, ni bulatan Q. Jadi, mana yang luar bulatan Q? Salin semua. Mana? B, C, E, D, F, G. Semua tu adalah jawapan untuk Q pelengkap. Dia kan semua B, C, E, D, F, G kan semua berada di luar bulatan Q. Jadi jawapan dia B, C, E, D, F, G. Kalau R pelengkap, buat dulu bulatan untuk R. Cikgu pekatkan bulatan untuk R. Okey, itu bulatan untuk R. Mana huruf yang berada di luar bulatan R? A, F, G. Jadi jawapan untuk R pelengkap adalah A, F, G. Inilah jawapan dia. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Okey, Jibril. Okey, Jibril. Ada confused? Takut. Okey. Okey. Jadi kalau ada confuse, ada kurang faham, bagi tahu cikgu. Habis dah pelengkap. Dekat sini cikgu kenal, cikgu ajar kamu cara nak dapatkan pelengkap. Ini cikgu ajar lagi. Jadi habis dah pelengkap. Nanti buat latihan. Nanti buat latihan, tunjuk dekat cikgu. Akhir sekali cikgu ada 15 minit sahaja untuk ajar tentang subset. Okey. Subset. Apa maksud sub? Siapa tahu? Apa maksud sub? Ummu Atiyah, apa maksud sub? Tak tahu? Tak tahu cikgu. Okey. Sub dekat sini maksudnya sebahagian. Jadi bila cikgu cakap subset, maksudnya apa? Sebahagian daripada subset. Sebahagian daripada set. Maksudnya apa? Maksudnya masing-masing boleh tengok. Contoh dekat sini cikgu ada unsur A. Set A. Kumpulan A. Dalam kumpulan A ni dia ada A, B, C, D, E, F. Dan cikgu ada lagi satu kumpulan. Kumpulan dia B. Kumpulan dia B dekat sini, cikgu buat apa? Dia ada A, B, C, D sahaja. Yang kita kena faham, yang pertama adalah A dan B bukan set yang sama. Bukan set yang sama. Kenapa? Kenapa? Sebab B tak ada huruf E dan F. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. B tiada E dan F. Jadi dekat sini, apa yang kita boleh faham? B ni, semua ahli kumpulan B termasuk dalam A. B, A ada A. B kecil ada B kecil. C kecil ada C kecil. D kecil ada D kecil. Maksudnya, dekat sini kita boleh baca apa? B adalah sebahagian daripada set A. Jadi, nama lain dia B adalah subset bagi A. Ini adalah simbol subset. Boleh faham ke semua? Jelas? Jelas. Salin tu, salin ambil gambar, nanti buat nota kemas-kemas. Okey. Okey, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin ke, ambil gambar ke. Lepas ni kita nak buat soalan dah. Lepas tu habis dah kelas kita untuk malam ni.
Okey. Ummu Atiyah jelas? Boleh faham? Boleh cikgu? Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok soalan di hadapan. Kita nak jawab soalan yang terakhir dah. Kita ada 10 minit je ni tahu semua. Kita ada 10 minit sahaja ni. Okey, masing-masing tengok 2 contoh daripada cikgu. Lepas tu kamu cuba buat 2 contoh lagi. Masing-masing boleh tengok Okey, ini soalan kita. Kita ada set A, set B, set C, set D. Okey. Sekarang ni apa yang kita nak kena buat? Kita nak check sama ada dia subset ke tak. Jadi masing-masing kita tengok kepada contoh yang pertama cikgu buat B. Adakah C subset bagi A? Okey, cara dia. Keluarkan dulu C tu. Okey, cikgu keluarkan C tu. Okey, ini C kita. Dan cikgu keluarkan A tu. Cikgu keluarkan A tu. A tu cikgu letak dekat sini. Jadi C ni subset bagi A tak? Kalau dia subset, semua ahli kumpulan C ada dalam A. Okey, 1 ada juga dalam ni. 3 ada juga dalam ni. 5 ada juga dalam ni. Jadi, bila semua ada, C adalah subset bagi A. Nampak ke tu? Jelas ke macam mana cikgu jawab? Boleh faham? Boleh. Okey. Kita pergi pula contoh yang seterusnya. Kita pergi pula contoh yang seterusnya. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan jawab pula soalan A. Ini adalah soalan A. Okey. C subset bagi B tak? Okey. Cikgu keluarkan dulu set C. Okey. Ini adalah set C. B. Cikgu keluarkan pula set B. Okey. Kita check. Adakah set C dengan set B sama nilai dia? Sama ahli kumpulan dia? Ni 1, 3, 5. Tak ada satu pun yang sama. Jadi bila dia tak sama, C ni bukan subset bagi B. Kalau dia tak sama, macam mana simbol dia? Kita buat simbol subset. Lepas tu kita buat macam tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kita buat 2 soalan. Kita buat 2 soalan. Satu soalan C. Dan soalan yang seterusnya adalah soalan E. Cuba selesaikan daripada contoh yang cikgu tunjuk dekat atas. Cuba selesaikan soalan C dan E. Lepas tu habis dah kelas kita. Habis dah. Okey, cikgu bagi masa 3 minit. Okey, bagus, pandai. Okey, bagus. Cuba buat lagi. Cikgu tunggu.
Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa. Cuba buat. Jibril, okey Jibril. Okey. Okey, ingat tau, habis soalan ni, habis dah bab ni tau. Cikgu nak bagi bab lain dah minggu depan. Okey, jadi dah habis dah masa yang diberikan. Cikgu ada 5 minit je. Okey, jadi masing-masing tengok kepada soalan E. D ni subset bagi C ke tak? Keluarkan dulu D tu, salin balik. Okey, ni set D. Okey, cikgu kan pakai komputer, jadi cikgu boleh buat macam ni. Kamu kena salin balik. Okey, sebab tu cikgu bagi masa. Okey, C. Salin balik C. C. Kita check. D ni ada tak dalam C? Tak ada. Jadi bila tak ada, kita buat bukan subset. Jelas ke untuk soalan E? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula soalan C. D ni subset bagi B tak? Okey, kita keluarkan D kita. Kita keluarkan D kita. Dan kita keluarkan B kita. Okey, jadi dekat sini kita check. D ni ada tak unsur dia dalam B? Ahli kumpulan dia ada. Bila ada, kita buat macam ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, macam mana gambar rajah van kalau dia subset ni? Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan macam mana gambar rajah van dia kalau dia dalam keadaan subset. Okey. Mana? Okey, kita tengok kepada soalan ni. Kita tengok kepada soalan ni. B, soalan B. C dan A. Kamu kena lukis dulu A tu. Lukis besar-besar untuk satu bulatan A. Lama. Sekejap cikgu buat bulatan bagi kemas sikit. Okey, cikgu buat satu bulatan untuk A dan cikgu buat satu bulatan untuk C. Cikgu buat dulu. Ini A kita, ini C kita. Tulis C dulu 135. 135. Okey. Lepas tu A dia nak tulis apa? 135 dah ditulis dalam ni. Tulis 246 luar ni. 246. Adakah 135 tak termasuk dalam set A? Dia termasuk juga. Sebab apa? Sebab 135 walaupun kita tak salin, dia tetap berada di dalam bulatan A. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan pula. Cikgu akan tunjukkan pula contoh seterusnya. Kita pergi kepada C. Kita pergi kepada soalan ni. Okey, tengok Okey. Dekat sini kita ada 2 bulatan. Bulatan untuk bulatan untuk B1 dan bulatan untuk D1. Ahli kumpulan D ada 4. Kita buat 4 dalam ni. Kemudian B. 4 ni dah disalin. 2 dengan 6 kita buat. 2 dan 6. Jangan salin ahli kumpulan yang sama 2 kali. Walaupun kita salin 2, 6 dekat luar, 4 tu dia still dalam bulatan B. Maksudnya ahli kumpulan bagi B tetap ada 4. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Boleh. Habis. Habis dah bab ni. Setiap yang cikgu ajar malam ni, cikgu bagi kamu kukuh dulu penulisan, baru cikgu pergi gambar rajah. Sama juga dengan ni. Apa orang kata? Pelengkap. Habis. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera sikit. Cikgu nak tengok ni. Tengah buat apa ni? Jibril, okey kelas kita malam ni. Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Okey. Okey, Kristina, boleh senang ke susah kelas malam ni? Senang. Senang. Okey, Adlin. Adlin macam mana Adlin? Adlin okey Adlin? Okey. Boleh jawab semua. Ilman, okey, alright tak alright?
Alright. Alright. Naim, tidur Naim. Tunduk je. Tunggu je tak. Tunggu Naim je. Naim faham tak ni cikgu ajar ni? Faham. Risau cikgu. Okey, ni Madinah mana Madinah? Madinah boleh dengar suara cikgu Madinah? Boleh. Madinah boleh faham ke? Boleh. Okey, alah suara dah ngantuk ke dah Madinah? Ngantuk lah. Tu lepas ni semua kena sedia air tau kan. Sebab tu cikgu bagi kamu masa sedia air, sedia kacang. Bila kamu tak ngantuk, lepas habis kelas ni kamu segar balik. Percayalah cakap cikgu. Okey, jadi sekarang masa pun dah pukul 10.30. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada apa-apa yang di luar jangkaan cikgu lah. Okey, selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Selamat malam, cikgu. Cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.